Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan pengurusi majlis, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa madrasah, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongannya dapat kita berkumpul pada malam ini dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan susah payah kita dan kehadiran kita pada malam ini terhitung sebagai suatu amal soleh ataupun saham akhirat yang akan kita tahu keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah nanti. Yang pada hari itu orang yang ada harta yang banyak, duit yang banyak tidak akan berguna lagi, melainkan mereka yang berjumpa dengan Allah membawa ketaatan kepada Allah, kepada Rasul. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra, dhira'a fa dhira'a, hatta law dakhalu juhra tabin tabi'tumuhum. Qala rajul, al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman, atau kama qala. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, kamu semua nanti akan mengikut jejak langkah golongan yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka itu masuk dalam lubang biawak pun kamu pasti akan ikut masuk. Maka bertanya seorang laki-laki, adakah Yahudi dan Nasara kami akan ikut? Maka jawab Rasulullah SAW, kalau tidak mereka siapa lagi? InsyaAllah kita akan tengok makna hadis ini pada malam ini, boleh? Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pada kita wajib membaca surah Fatihah di dalam tiap-tiap rakaat sembahyang. Kalau kita sembahyang cukup 5 waktu, maknanya kita baca 17 kali. 17 kali kita baca. Kalau kita tak baca banyak hadis tak sah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang, tak jadi solat orang yang sembahyang tak baca Fatihah. Kenapa Fatihah ni begitu penting? Padahal ada 114 surah di dalam Quran. Fatihah diwajibkan. Fatihah ni satu surah yang sangat hebat, sehingga setiap majlis orang baca Fatihah. Majlis agama, majlis kuliah, majlis tazkirah, majlis tahlil, nak mesyuarat, nak tutup majlis, Fatihah. Kerana di dalamnya ada satu doa, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kamu sangat murka. Wala dhalin, dan bukan jalan orang yang sesat. Pertama sekali kita minta, iaitulah hidayah. Hidayah benda arti dia. Hidayah ni maknanya tolong tunjuk jalan. Mau ikut tak ikut, mau punya pasal. Orang tanya kat mana kak nak pergi kampung Duyung, saya tak kenal.
Dia pun kata awak jalan straight, jumpa traffic light, straight lagi. Lepas tu jumpa traffic light, ambil kanan, traffic light kedua, kiri, lepas tiga, kanan, U-turn balik. Lepas U-turn balik, traffic light kiri straight, lepas tu traffic light kanan straight, traffic light kiri straight pula. Lepas pada Balai Raya, depan sikit pada jambatan kecil, itulah tu panggil hidayah. Nampak? Payah tak nak ikut? Payah lah tu. Kona kanan, kona kiri, kona kanan, U-turn balik, bengong. Tapi walaupun payah itulah jalan, kan itu telah ditunjuk. Bila orang tunjuk ke kita, bila orang dah bagi guide ke kita, ni lah jalan ni. Mana orang tu telah tunjuk hidayah, tunjuk jalan tak? Dan kita wajib tak nak ikut jalan yang dia tunjuk? Tak wajib, kita tak rugi tak apa. Lepas pada tanya pun, kita pun duduk sila digalakkan. Nah, dan tu dia tanya, awak tanya saya jalan nak pergi Kapur Loyong, bila saya kapur kat awak dah pergi pun, kita jawab, dah bukan saya wajib pergi, saja tanya. Maka hidayah Allah tunjuk jalan, siapa-siapa pun boleh lalu, siapa-siapa pun tak pergi, tak apa. Nampak? Sebab tu bukan hidayah saja yang kita nak, kita nak juga taufik. Faham? Sebab jalan semua orang tahu dah. Orang tengok ramanya kaki sungai malam ni, dia tengok orang lalu ke depan rumah dia. Maknanya kalau kita tanya hati dia, kita tahu dah orang di sungai ni bagus dah, molek dah, baik dah untuk akhirat. Dia kata molek, bagus kan? Lepas tu dia tak kayu balok tengah jalan. Sebab dia dah orang ramai-ramai ni nak pergi sungai, tempat yang baik, di mana ditanda pahala seorang demi seorang. Tapi dia pergi tak? Dia tak pergi. Bermakna dia ada hidayah, dia nampak hidayah, dia telah nampak jalan yang betul, ni jalan yang molek, tapi dia tak pergi. Sebab apa dia tak pergi? Sebab tak ada taufik. Taufik ini khalqu qudrati li ta'atillah. Allah berikan kekuatan dapat berjalan pada jalan hidayah. Dia nampak jalan tapi tak ada kekuatan nak masuk atas jalan tu. Dia tengok moleknya orang pergi dengar ceramah, ramainya orang pergi sedih, dia tak pergi. Dia pergi karaoke. Kerana dia tahu hidayah tapi dia tidak melalui jalan hidayah. Maka siapa yang tidak lalu jalan hidayah tidak akan masuk syurga. Tak kira siapa-siapa, memuteri ke, raja ke, tak kira siapa-siapa. Faham? Lalu kau jalan hidayah, baru boleh. Kalau semata-mata mengaku saja aku orang Islam, tapi nampak jalan hidayah, kita tak lalu jalan tu, tak faham. Kata pepatah Arab, tarjun najah walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabas. Kamu berkata dengan jalan kemenangan, kamu nak syurga, nak akhirat, nak selamat, nak tak mau masuk neraka, tapi kamu tidak berjalan pada jalan syurga. Nak saja tak masuk syurga. Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas daratan. Nah, kita ambil kertas, kita lipat, kita buat perahu. Budak-budak kan ni pandai lipat. Nah, ada lipat jadi perahu, ada lipat jadi basikal PC, macam-macam. Saya tengok budak-budak dia lipat kertas. Baik, dia lipat, dia buat perahu, dia letak dalam sungai. Jalan tak? Jalan tak? Jalan. Sebab kena pada tempat dia. Dia letak dalam air. Walaupun tak ada enjin, kertas kosong tapi bentuk kapal, timbul dia akan berjalan menyusur hilir sungai, sampai ke muara, sampai ke laut. Nampak? Kerana betul pada landasan ni. Walaupun dia tak bising, dia tak kata dia nak sampai ke muara, dia tak kata nak sampai ke laut. Kertas tu diam, tapi duduk pada landasan dia sampai ke laut. Kita beli bot mewah, harga 18 juta, 15 di depan, ke bawah, 18 ke atas. Enjin tempur intercooler 1200 horsepower. Dan letak dalam sungai, letak atas rupuk, layar tak? Jalan tak? Kita duduk atas dekat pegang steering. Orang kata hampir kuda je.
Oh, berjota-jota tapi dia atas pasir. Mulut bunyi. Siapa lah? Dah dapat ke mana-mana. Patutlah sebagai orang Islam hanya mengaku saja nak syurga, tak dapat syurga. Kerana syurga bukan hak mak bapak kita, bukan hak nenek moyang kita, bukan hak tonyang kita. Syurga milik Allah. Nak masuk kena syarat. Nampak? Taat kepada perintah Allah, taat pada perintah Rasul. Tak ikut Quran, tak ikut hadis, tak ikut sunnah, tak sayang Rasulullah, tak masuk syurga. Walaupun kita bertepik menolong di padang merdeka, kita ahli syurga, tak masuk. Nak masuk neraka pun kena ada tiket. Tak usah kata syurga. Musafir tak ada piti selipar pun sebelah, nak tidur dekat Renaissance Melaka, tak boleh. Kena ada modal pun. Satu bilik 560. Faham? Kalau nak free, belakang Renaissance dekat Rokam. Maka itu baru hotel 5 bintang. Syurga bukan 5 bintang. Nampak dia dah main bintang, main bulan. Nampak? Mana pula syurga main bulan? Bintang kelas tau. Bulan kelas tinggi. Ni bukan politik, minta maaf. Kita mari cerita hadis Nabi. Nabi kata innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Nampak? Kama ra'aitumul qamara lailatal badri. Kamu nanti di dalam syurga akan melihat wajah Tuhanmu seperti bulan yang bulat purnama. Betul tak? Dalam syurga dah main tarah tak? Tarah-tarah bintang ni tarah dunia. Faham? Jadi kalau nak masuk hotel 5 bintang kena ada 400-500 riyal pergi dalam kocek. Nak masuk syurga, takkan 15 riyal boleh masuk syurga. Nah, takkan dalam IC MyCard tulis Islam masuk syurga. Mereka kata ramai ni, mana nak masuk syurga ni? Atas alasan dia nak masuk syurga ramai ni. Kita kata, mereka ni IC baca bos, Islam bos. Takkan dah masuk syurga IC Islam. IC Islam dah kan? Nabi kata dah. Nampak? Fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman tidak tinggal lagi daripada Islam. Amalan tak ada dah. Mereka tinggal nama. Betul tak? Nama je dalam IC Islam. Amalan macam Yahudi Nasara. Waktu pula 10 lagi ada 10 juta. Berebut-rebut beratur nak masuk syurga. Mereka ada apa sebab nak masuk syurga? Kami Melayu kan? Aduh, Melayu nak masuk syurga. Tak masuk. Orang Melayu tak usah perangai nak masuk syurga kerana Melayu tak masuk. Arab tak masuk syurga. Dia masuk innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang masuk syurga dua tiket. Tiket pertama beriman. Yang kedua dia beramal dengan amalan soleh. Maka bagi mereka di syurga yang berlalu di bawah istana mereka sungai-sungai yang deras, baru boleh masuk syurga. Faham? Kalau dah semayang, dua dah masuk syurga. Tak usah kata apa kita. Dah. Maka daripada hati yang pertama nak menjelaskan gambarnya orang Islam dan tinggal Islam pada lama, kelakuan Yahudi Nasara. Nah, Tuhan suruh semayang, dah semayang tengah maghrib, duduk atur kereta biar jalan tengok esok. Lepas tu tengok speaker, dukung. Semayang je tidur. Tak? Okey motor, tengok motor siapa kilat ring. Nah, tengok konyok kok ni, konyok ke ring. Tak salah mu nak minat motor, mu nak minat kereta, tak ada salah. Jangan sampai derhaka kepada Allah. Tu ada semayang tu menantang beruk belaka. Faham? Sebab tak semayang. Kalau orang dia semayang, faham? Tapi beruk-beruk pun orang buat natu lah ni. Nah, orang larang jangan buat. Dia tidak dikata kau orang beruk, tak semayang beruk. Tak ada kira. Dia tu pegawai beruk. Tak ada kira siapa-siapa. Ni hukum Allah. Faham? Kita menumpang, buat cara menumpang. Nah, ada hak kita pijak, bukan hak siapa-siapa. Bukan milik PBB.
bukan milik kerajaan mana dunia pun, milik Allah. Maka diturunkan para nabi, para rasul, disudahi dengan Muhammad bin Abdullah Khatamul Anbiya untuk tunjuk jalan bagi kita, mana jalan untuk kita selamat. Kita kenang-kenang tugas Nabi ini dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, mu tunjuk kami jalan yang benar. Siapa jalan yang benar? Jalan para nabi, para siddiqin, orang soleh. Faham? Orang mati syahid. Nampak? Ini jalan. Maknanya siapa dah ikut jalan Nabi tidak ke syurga. Orang sekarang ni orang kata ni ikutlah sunnah Nabi. Mu asal sikit Nabi, asal sikit Nabi. Nah, tapi dia tanya dia tak masuk syurga. Orang dah semayang kita tanya nak masuk syurga. Dia bina Allah nak masuk syurga. Ni dah tengok tarik gerah, tarik gebir. Berbuih hari ni tinggi gelah macam berhenti nak manjil lembu. Tanya brother, nak masuk syurga ni ke? Syurga lah brother. Dalam tuan Allah nak masuk syurga. Dalam lawang hati nak masuk syurga. Orang dah semayang nak masuk syurga. Nak, ini orang mabuk dia panggil. Mabuk, tak ada modal, tak ada syarat, tak boleh. Hotel 500 satu malam, bayar 500 boleh masuk. Nak masuk syurga 2 tiket. Pertama beriman, kedua amal soleh. Beriman belaka dah, percaya pada 6 rukun iman, beramal dah. Allah suruh tujung kepala dia kata panah. Nah, Ropuah, dia kata panah. Dia kata tak apa, kita tak pakai tujung pun hati kita baik. Hati masalah lain, masalah amal. Nah, bila dah tak pakai tudung, maknanya hati dia rosak. Dia tak takut kepada Allah. Dia tak bimbang dengan api neraka. Dia rasa dia lebih kuat daripada api neraka. Musuh Islam pertama sekali Yahudi. Yang kedua Nasara. Sebab itu sentiasa disebut. Dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua baby, bayi lahir bersih. Fitrah ni suci. Tidak condong kepada Yahudi, Nasara, Majusi, tak. Islam betul-betul. Ba'abawahu yuhawwidan aw yunassiran aw yumajjisan. Dua ibu bapa yang membiarkan anak tanpa tarbiyah Islamiah hingga anak dia besar terikut cara Yahudi, cara Nasara dan cara Majusi. Maksudnya tarbiyah anak terbengkalai. Akhirnya kita tengok apa yang Nabi bimbang telah berlaku. Anak orang Islam perangai macam Kristian, pakaian macam Yahudi, bercakap macam Majusi, akidah macam Yahudi. Nampak? Sehingga anak orang Islam atau muda-mudi Islam, kalau dengan amalan Rasulullah rasa segan, kalau dengan amalan Yahudi rasa hebat. Sehingga orang tegur Allah. Berjoget tepi jalan aerobik tak bagus sikit. Tapi kalau suruh buat amal sunnah malu. Inilah berjayanya serangan Yahudi Nasara merosakkan minda masyarakat Islam. Semua bersatu padu untuk membela sunnah Yahudi, sunnah Nasara. Kita jadi jahil lagi. Kalau ada sekapung jahil, satu tamang jahil macam lembu lagi. Kalau tanya Pak akademik beres, mu mana? Diploma, mu degree, mu master, mu PhD bos. Tanya Quran macam tanya lembu, dah reti nak jawab. Tanya idram bila gunah macam tanya bewok dalam hutan, dah reti nak jawab. Tak kata nak terjemah apa benda surah Al-Kahfi, terjemah surah Fatihah dah reti. Allahu Akbar. Bila ada kematian anak tak pandai semayang-mayang, tak pandai. Dia bila mati ni, anak lelaki si mati, sama ada si mati ni laki-laki atau perempuan,
yang paling afdal menjadi imam salat jenazah anak dia. Faham? Dah panggil anak dah reti sembahyang jenazah. Anak dia macam beruk kat bodoh. Tuk gaib tu orang bela beruk. Beruk naiknya tak? Dah naik pokok togek. Tiba-tiba mati tuang beruk. Beruk ada 4 ekor. Nak tak beruk? Nak tak? Beruk tu bukan beruk orang, beruk tu. Bila tuang dia mati, maka datanglah Tok Imam. Tok Imam lepas pada kapal apa semua. Tok Imam katalah, okey, mana anak laki-laki si mati? Tanya bini si mati, dah apa panggil anak dia? Dah sebab dia apa jadi imam solat mayat, solat jenazah. Maka kita tanyalah anak dia tak pandai nak jadi imam solat jenazah. Lepas tu Tok Imam kita tanya pula beruk 4 ekor. Beruk mu pandai tak solat jenazah? Beruk mana beruk dengan anak dia sama tak? Sama. Jadi manusia sama macam binatang bila tak pandai agama. Betul tak? Itu masalah. Maka kita keluarlah daripada nama binatang kepada nama manusia pada malam ini. Sebab kalau kita tak pandai agama, kita sama dengan lembu. Tanya kalau ni mati junung, mati jumpa dengan bak nak baca Quran ni. Tanya lembu boleh jawab. Tak boleh. Tanya natu kita tak boleh jawab. Natu kita lebih kurang lembu. Faham lagi? Ada sampai bila kita berasa hebat, natu aku bakal potong bimba. Natu muda tak kecil je. Natu aku bimba. Bimba tak bimba, apakah mesti ke kalau tak pandai potong air sama dengan binatang ternak. Nampak? Ni kita nak mengaji. Lepas tu dalam Fatihah dengar molek ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Tuhan tunjuk jalan yang benar. Tuhan tunjuk lagi jalan yang benar. Tunjuklah. Semua Tuhan tunjuk belakang. Kalau nak pergi karaoke dengan nak pergi surah, mana jalan yang benar? Mesti kita tahu pergi surah. Kalau nak pergi tempat konsert dengan nak pergi masjid, mana jalan yang benar? Pergi masjid jalan yang benar. Dah kita berjalan dah. Berjalan dah. Alhamdulillah. Selamat kita. Faham? Masalahnya ramai lagi tidak mengikut jalan hidayah. Dia kata ikut Nabi ya. Ikut Nabi padahal zaman ini zaman moden tak boleh dah nak ikut Nabi. Yang mu baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim itu jalan Nabi, kamu nak ikut. Habis sembahyang mu kata tak boleh ikut Nabi pula. Mu gila ke apa? Kamu dah siamat. Betul tak? Dalam sembahyang kita nak ikut jalan Nabi-Nabi. Luar sembahyang kita tak mau ikut pun jalan Nabi-Nabi. Ada bengong orang panggil. Masalah kita tak faham. Waktu faham betul-betul apa benda yang kita sebut daripada takbir sampai salam, supaya dapat kita terjemahkan sembahyang kita di luar daripada sembahyang. Allah pilih, Rasul pilih segala zikir-zikir dan bacaan yang diperlukan dalam sembahyang bukan suka-suka, ada hikmah, iaitu supaya kita hayati, kita bawa apa yang kita baca di dalam sembahyang sampai kita salam. Contohnya kita bermula sembahyang kita dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maka lepas salam, di mana saja, di pejabat, di syarikat, di kilang, di taman-taman, di mana saja, shopping kompleks, Allah Maha Besar, baru dipanggil orang yang sembahyang. Bukan baca saja je untuk lepas fardu ataupun rukun sembahyang, lepas tu salam, lepas tu jadi Yahudi, jadi Nasara. Allah beri rambut hitam, nak rambut merah. Kau sembuh juga macam genyak tu sapok rambut. Orang Arab dia memang rambut dia kuning. Orang Venezuela memang rambut dia merah. Orang Mexico, Sepanyol memang rambut dia blond dah. Tak haram pasal dia tak ubah. Kita orang Melayu nak jadi orang putih. Celup warna kuning, celup warna merah, bulu kening hitam macam anak monyet.
Kalau Mexico dia rambut merah, dia tening merah, bulu tiap merah. Faham? Kita Melayu ni tak sedar ke diri. Nak jadi merah je tak boleh. Yang bolehnya nanti berubah dulu baru boleh. Tapi dah tengok comel Yahudi Nasara ni rambut merah, kita nak ikut dia. Dah lawaknya pesen umur mukminin pakai tudung ni, maka habis tak pakai tudung. Bila balik ayah 3 kali haji dah, anak tak pakai tudung juga, menunjukkan haji itu tidak mabrur. Patut dah kata apa kaitan dengan anak pula dengan haji-haji? Itu mubadak tak mengaji. Apa makna haji mabrur? Iaitu seorang laki-laki telah bertanggungjawab kepada keluarganya yang dulunya dia abaikan sebelum pergi menunaikan haji. Jika ada seorang ayah, dia wajib kena perintahkan anak dia ikut agama, ikut hukum dan sebagainya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu yang ada anak pasti akan ditanya daripada anak-anak kamu pada hari kiamat nanti. Allah tanya seorang-seorang, "Hei Abdullah bin Yusuf." Baru Abdullah bin Yusuf, "Kamu ada berapa orang anak?" Jawab dia, 3 anak perempuan, seorang anak laki-laki. "Anak perempuanmu kenapa sekian hari bulan muda suruh pakai tudung?" Sudah kerja raya. Di mahkamah Rabbul Jali di padang mahsyar tak terjawab. Sekarang kita tak ada kita tak sibuk pergi Mekah. Sampai Mekah sibuk nak baling batu dalam jamrah, sibuk nak tawaf labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aduh, dah sedar anak pakai seluar ketat, punggung kuing, baju nampak tiang, bini pun tak pakai tudung, mungkin support apa. Tak usah gaduh nak pergi ke Mekah. Betul dirimu dulu biar kenal Allah, betulkan anak-anakmu biar patuh syariat Allah, baru pergi tabung haji, daftar nak pergi ke Makkah. Aku telah bersedia. Barulah kita kata labbaik Allah, maka Allah jawab selamat datang, selamat datang. Gambar mana yang kata labbaik Allah, maka Allah jawab la labbaika wa la sa'daika. Tiada selamat datang bagi kamu semua. Kamu sibuk datang nak menunaikan rukun yang kelima, anakmu tak pakai tudung, binimu tak tutup kepala, anak perempuanmu tak kerti hukum haid, anak laki-lakimu tak belajar hukum agama, mu mari buat apa? Pergi berambung, balik ke Malaysia. Kita tak sedar balik ke haji. Oh nangis, sedih, seronoknya haji Malboro. Sebab kita ni berkait dengan anak-anak. Anak orang tak pakai tudung, kita tak dosa. Anak kita tak pakai tudung, ayah tanggung dosa. 3 kali anak kita keluar pergi di shopping complex tak pakai tudung, ayah dapat nama Fasik. Nampak? Tapi dah kita bodoh, jauh daripada majlis ilmu, tak ada rasa apa-apa. Macam budak-budak anda sekolah, dia kerti apa ni? Tak ada dia tengok, orang pergi aku boleh main basikal hari-hari, mu kena baca buku. Pasal dia tak nampak lagi. Dia nampak dah kat ni, boleh kerja senang, jawatan. Ni akhirnya jual cendol. Ni masalah, bila jauh pada ilmu, maka kita berasa betul tu. Padahal perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah. Banyaknya kerosakan pada akidah, pada syariat kita. Nabi kata kamu akan ikut golongan yang sebelum kamu, al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi Nasara ni habis dia minta agama ni. Puasa tu dia tukar. Orang Yahudi dia puasa kena pada bulan kutip buah. Bila kena pada bulan kutip buah, mereka malas nak puasa. Bincang-bincang itu imam dengan ulama dengan mufti Yahudi, akhirnya dia alih ke bulan lain puasa. Allah tak terima puasa mereka. Orang Nasara pun bincang juga, panas, bulan puasa ni panas, maka dia buat musim sejuk. Kamu bagi Tuhan marah, hamba 10 hari jadi sebulan 10 hari. Sebab itulah nampak Allah tak terima memandang-mandang seperti itu baru puasa. Kalau tak puasa itu balik awal di bulan Tiamat dia makan nasi tengah hari. Bila orang tanya apa tak puasa, dia kata bulan puasa dah kan, dia tak payah puasa dah. Nampak bina awal punya orang. Tapi
tapi mengaku Melayu. Nah, pada dah kalimah orang Islam puasa. Yang tak semayang mana-mana. Nah, tengok bola tak semayang. Final tak final tak kira. Tak semayang dia lepi-lepi masuk neraka. Dengan FNN ke siapa ke presiden ke habis masuk neraka bila tidak semayang. Dia jawab pula, neraka hakmu. Mengingat neraka ni siapa punya? Kan Allah punya. Dari kata kau orang masuk neraka tak baik tu. Kita jawab bukan aku kata pada Allah yang kata. Malaikat pergi tengok, melihat satu golongan yang ramai masuk neraka, terbakar menjerit-jerit, keluar api ke mata, masuk kok dubur, keluar ke mata api. Maka tanya malaikat, ma salakakum fi saqar, apa sebab kamu masuk dalam neraka saqar? Bunuh orang? Dah. Ropak bank? Dah. Berzina? Dah. Liwat? Bawa ke tilang-tilang? Dah. Minum arak? Dah. Pakai bar? Dah juga. Kaki disko? Kan? Bunuh anak? Dah. Dah benda? Pecah rumah? Dah. Jual heroin? Dah juga. Curi tanah? Dah. Tipu bikin pos saudara? Bukan juga. Dah apa? Lam nakum minal musallin, kami tak semayang. Orang lain okey lah ke? Cuma tidak solat. Kita orang tak solat tak ada. Nah, budak tu baik ke? Baiknya si mamak tu kalau jumpa orang tua bagus, beri salam, hormat. Baik kepada hotak pun tak semayang. Baik tak semayang. Orang yang tak semayang ni orang yang tak tunduk kepada Allah. Dia tak mengaku Allah itu besar. Dia tak mengaku neraka itu sakit. Dia tak rasa bimbang dengan keadaan balasan yang diterima di akhirat. Orang yang tak semayang ni orang yang telah melanggar janji dengan Allah. Tak boleh dipegang perkataannya. Tak layak menjadi sesiapa jua pun, melainkan binatang-binatang termakan. Dalam mana? Ayah tak semayang ada, mak tak semayang ada, bini tak semayang ada, nantu tak semayang ada, bos jabat tak semayang, staf kerja tak semayang, rakam partner bisnes tak semayang. Nah, Iblis tu kalau Tuhan suruh sujud pada Allah, Iblis sujud. Iblis tak deraka kalau suruh sujud pada Allah. Iblis ni masuk neraka sebab tak sujud pada Nabi Adam. Manusia sekarang tak sujud pada Allah, jahat dari Iblis. Betul tak? Ada? Iblis kata kalau suruh sujud pada Allah, aku sujud dulu, kini dan selama. Nampak? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingat tatkala cerita kami, yakni Allah, kami suruh iblis sujud pada Adam, maka semua malaikat sujud, malaikat iblis. Aba wastakbara, iblis enggan sujud kerana sombong. Wa kana minal kafirin, kerana tak mau sujud kepada Adam, bukan sujud dari ke bumi, tunduk hormat, maka tergolong dalam golongan kafir kepada Allah. Orang sekarang bukan tunduk hormat pada manusia, tak mau sujud kepada Allah, lebih hebat daripada iblis. Nampak? Lepas tu kalau orang buat kenduri, dia tak semayang, jangan makan. Soi. Buka bro. Ni serius. Nah, jangan main-main. Orang tak semayang, bermakna dia tak takut Tuhan. Mana kalau dia dengan Allah, pergilah Allah, aku tak takutlah padamu. Mana dari pula takut? Ni aku dah semayang. Tu tadi dia tak takut Tuhan. Nah, kalau orang takut Tuhan, takwa, dia semayang. Jahat-jahat dia pun semayang. Walaupun dia timbalah pengurusi peropok-peropok bank Semenanjung, dia semayang. Masih ada lagi kesan-kesan takwa dalam hati. Walaupun dia presiden kelak pecah rumah seluruh Johor, tapi dia jadi semayang. Mana dia ada lagi takut pada Allah? Tak ada semayang, tak ada takut pada Allah. Bila tak takut pada Allah, jangan kita pedulikan orang seperti ini.
Nah, kerana dia terlampau hina. Ada seorang wali Allah. Nah, orang tak semayang, dia lalu satu patah. Dia sawah dia. Nah, sawah ni dia ada patah. Dia bukan sawah straight, dia ada patah. Patah tu orang lalu pun dalam air tu lah. Patah-patah ha. Satu hari wali Allah ni dia tengok orang tak semayang lalu ke patah tu. Dia tak lalu ke patah-patah, dia lalu dalam slow. Kerana patah tu suai sampai kiamat. Kerana orang yang tak semayang telah lalu di atas patah. Hebat kalau dulu-dulu. Seorang ulama di Terengganu orang tak semayang mari sembang dengan bini dia. Kurang tapi tak semayang. Semayang sembang kata macam gerai kita. Kau panggil isteri. Gerai jual tu. Kita punya orang kira ni. Berendam. Ya. Luar rumah ni buat macam Pangkin. Dia ni macam meja duduk. Pangkin. Oh, pangkin kan. Makin dia balik, dia tengok jiran dia perempuan ni tak semayang, bersembang dengan rumahnya duduk atas pangking tu. Maka dia runtuhkan pangking tu. Dia bakar api kayu tu. Sebab kalau api mari pijak atas pangking tu, basuh 7 kali suci. Tapi orang tak semayang mari duduk suai sampai kiamat. Majar. Allah, orang ini hebat kalau dulu-dulu. Nah, kita hebat, pakaian hebat. Nampak? Nah, kereta hebat. Nah, agama jaya kita. Berat dadang tu. Nah, hati-hati kita ni nak biar cemerlang balik. Tak perlu banyak tafsir Fatihah. Memfaham. Boleh hidup dengan baik. Tengok benda mana surah Fatihah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aku sebut nama-Mu ya Allah. Dalam Fatihah ni menjadi wajib. Di luar Fatihah sunnah. Pada at-tabarruk, aku mengambil berkah. Aku mulakan dengan sebut nama-Mu ya Allah. Nah, nama yang maha hebat. Siapa Allah? Yang bersifat dengan rahman, sangat pemurah. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Terus ingat-ingat nama Allah pemurah. Dia banyak memberi kita. Nah, kita pemurah. Anak kita minta, ayah piti 50% bagi. Dadang 10 minit barulah, ayah piti RM1 bagi. Kita tengah baiki ayah kereta dengan pelayar. Dadang 2 minit barulah, ayah piti RM10. Pelayar tak lain. Dadang semini RM1, dadang semini RM5, dadang semini mari dah nak RM10. Ada pelayar tak lain. Rentung pergi syuting. Takat tu pemurah kita. Betul tak? Takat tu lah. Allah man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa tak minta pada Allah, Allah marah pada dia. Kerana dia sangat kaya, sangat murah. Nah, kita miskin raja. Raja yang paling hebat sekali, Raja Fir'aun. Sekarang apa kedana di alam barzakh. Korporat yang paling kaya di muka bumi, tak ada orang lawan. Bill Gates ke, Bill Pagar ke, hadah belaka. Apa dia? Tan Sri Qarun. Betul tak? Qarun paling kaya. Walaupun dia duduk di Mesir. Kita gali di kampung Duyung esok nak buat tianggo. Nak buat tianggo, minta kepada orang ni JKT apa semua. Nak buat tianggo, gali jumpa mak banyak. Orang panggil harta. Harta karung juga. Padahal karung duduk Mesir. Betul tak? Tak ada kenyang ini. Karung tak pergi mari di Melaka. Tapi kita gali di Melaka jumpa banyak. Orang panggil harta karung. Pasal meraihkan nama Datuk Bapak Koprak yang paling kaya. Di mana saja kamu cari harta, kalau jumpa banyak, orang panggil harta karung. Tapi kalau jumpa 10%, orang panggil hak kita tadi. Pasal kita jaya. Betul tak? Hebat tu karung pun sekarang di pagi dan petang duduk dalam microwave api negara. Dan kita rasa hebat dah. Bapak karung ni Allah Rabbi. Sekarang ni kalau kita nak cari mana-mana pemimpin negara, kereta dia semua solid mak ada. Yang paling kaya Raja Kuwait.
Gaji muda Kuwait, dia punya kereta Audi AC, dia celup dengan perok. Bukan mah perok ni. Tak mampu nak buat mah. Korang punya kereta solid mah, grey depan mah, side mirror mah, nampak apa belakang mah, spoiler mah, habis mah tayar ni tiup mah, habis mah. Dia suka pula dah. Orang kali jumpa di Mesir mah semua complete set, nampak. Begitu punya kaya, pagi dibakar dalam pinggan, petang dibakar dalam pinggan, kerana sombong dengan Islam, sombong dengan Nabi-Nabi, sombong dengan agama. Tu paling kaya. Ni baru office bos sekolah, sombong dengan ulama, balik awal tu. Tengok surga macam tengok rimah, nampak? Benci ke masjid, benci ke orang surga, benci orang buat ceramah. Nak beruk, lembu, kambing, pewak, itik, pelawah hong, dinosaur, ada wajib mari surga, semua penuh dalam masjid. Tapi dia orang tak wajib, binatang mati jadi tanah. Kita ni Tuhan buat sombong pula tu. Lalu saja ke masjid, lalu ke surga, tak peduli nak buat kuliah nak apa, tak ada kena-kena dengan dia. Berasa dia hebat. Kata jawatan dia, abang muda haji mari ni di masjid madrasah ni, macam-macam program. Abang pun sibuk, abang pun hebat no, kerja jawatan ke. Kani sekolah tu. Kani sekolah saja. Berapa gaji dia? 1.8 bilion 1 bulan. Boleh 1,200, potong, boleh 400. Astagfirullahaladzim. Baru kani sekolah, sambang dengan Allah. No, korong, tokoh, koprak dalam pilihan tu, sokong dengan Allah. Mu kata-kata kani sekolah, kalau guru besar tak bagi masjid surga, tak heran tentang kuliah. Dengan guru besar, habis dalam dia. Anak kita bela je daripada kecil pergi makan, tak lapar pergi makan, tak ada baju beli baju, sakit buat ni klinik. Pada buat di sekolah bayar apa semua. Lepas tu kita suruh dia buat satu benda, dia tak mau buat. Nampak? Marah tak kita? Marah. Allah itu juga. Nampak? Lepas tu kita kata ke budak-budak, mak, tolong ambil air kayu sekali. Tak, haji suruh sekali je. Tak. Ayah kata, anak kata malah banyak kerja. Nampak? Kita kata benda budak ni. Kurang hajau. Faham tak? Betul tak? Berhenti bahasa pula. Anda mu katakan anakmu kurang hajau lah, tak berhenti bahasa dah apa-apa. Anak saya memang saya marah lah. Saya bela dari kecil, takkan saya musuh ambil air, dia tak nak. Dan Allah jadikan kita daripada tak ada. Allah jadikan kita ada dalam perumah, dia bela 9 bulan. Yukhrijuhum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu daripada perut-perut kamu keluar ke dunia. Allah keluar, bukan doktor, bukan mesin. Dan kita keluar, Allah benar-benar boleh mengangkat, boleh duduk, boleh berjalan. Allah bagi rezeki, boleh sekolah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, buat degree, master, dapat kerja pula, boleh bini, boleh anak, boleh kereta, rumah lagi, jawatan lagi. Ajak mari ke surga majlis-majlis agama Allah. Sombong tak mari. Lebih daripada kurang hajau dah reti pasal. Betul tak? Apabila nak jadi manusia biadab gitu, apabila nak jadi kurang hajau, walau besar berjanggut pun tak reti pasal. Nikmat Allah beri banyak mana mu, mata mu boleh ingat, tok mu buat mata tu, lidah boleh berkata-kata, bapak mu buat tu, kemaluan mu boleh kecil, tok ki mu buat, kaki mu boleh melangkah, tok nyang mu buat. Tak, semua Allah buat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu daripada rambut sampai ke kaki, Allah buat lagi. Dan segala kejayaan kamu dalam dunia, Allah yang cipta. Ini masalah kena fikir. Dan tiada apa-apa. Ni tamu ikut orang Islam. Ikut Islam ni bukan mana bakar kereta, bakar rumah tau. Mungkin je sehari 8 jam, mari dengar orang ajar 1 jam. Ikut agama tu.
minta pun mari langsung macam dia tu dayuk udang. Faham? Mari tengok agama dulu. Dia tu tak boleh kata gitu. Siapa kata tak boleh? Ada peraturan tak baca buku peraturan pekok. Peraturan tasyrik syarak nak menyampaikan dalam tazkirah. Dia baca tak hukum satu-satu. Dia ada enakmah dia. Nah, pada nak komplain, ada orang dia komplain, dia ajar itu. Dia tu dah awak pandang, awak kan jual semalaman. Oh, jadi tak pandang. Bila orang ngajar dia nak komplain, macam tengok bola, Piala Dunia, Brazil lawan Argentina. Duduk dalam TV, dia ajar belakang. Lawan tu Ronaldinho, satu main $400 juta, $600 juta seorang. Mu pandang dia, mu ajar. Dia tahu, dia atas belakang lagi. Dia suruh dia masuk dalam tu. Tengok api hempah dah. Apa? Ada gitu kat kita dah jahil duk dia. Jangan komplain. Ada pula kita tengok bola dia ajar. Oh lambat ni patut lagi Jepang ni kalau dah kau. Kita kopi pun dia sembang. Tadi ada tengok orang komplain. Dalam dunia tu, dunia tu. Dia berlatih lah. Mana ni titi bola dah jatuh ni, nak jatuh. Buat menyambut dah jatuh. Mu tendang bola pun mu jatuh. Dia boleh hancur pula. Nah, suatu belakang sebodoh kodoh. Kita ni bodoh macam tu boleh tengok. Mu dah keluar dia dalam TV. Tengok dah. Tahu dah, patut belakang lah bola ni. Masalah. Dah, patut juga lah kalau ulama tengok sudah. Dia ni kena tak kepala Tuhan bagus. Kalau kita turun nak dengar ilmu, berdoa, ya Allah biarlah malam ni kena tak kepala aku awal sampai akhir. Bagus tu. Baru ada muhasabah ni. Nah, ni nak suruh kena orang aku dah ni mamat sebelum ni. Nah, tak apa bila kita nak berubah. Pak kita terlalu cuai lama dah dengan ilmu Allah. Dan kita ni jahil semua hukum Allah. Ilmu syarak kita dah pandai. Nah, ilmu fiqh dah pandai. Ilmu tafsir dah pandai. Ilmu hadis dah pandai. Mutalah hadis dah pandai. Ilmu istiarah dah reti. Manik dah ilmu ma'ani dah reti. Padik dah reti. Dah reti. Ilmu syarak. Bermakna kita cuai dengan Allah. Nah, apa isi batik? Allah tak kami. Jangan pergi sekolah. Pergi surah. Dah. Pergi sekolah universiti. Tapi ingat, majlis ulama hidup depan. Kita jadi terbuka pindah. Ulama main gajah, tak kena berhenti. Bola berapa jaket? 50. Ha? 50. Kaki bola tahu kan? RM50. Mari tengok ni kuliah, mana-mana orang Melayu pengajar free. Kena pun kepala kita bukan berdarah. Darah pula dalam air. Faham tak? Bukan bagi hospital jahit. Nah, dia ni kata tak apa ni. Ada. Kata ke kambing. Ada masalah. Sebab tu jangan kita rasa kita ni tak boleh dipertentulkan. Nah, kita ni semua tak kena. Nah, boleh setempat ada benda kat situ. Baca banyak dengar kita nampak kat mana kurang kita. Itu baiki. Jadi boleh Pak agama kita macam rumah kita dah. Kita mula-mula duduk rumah kita 2 bilik. Dapur kecil je. Lepas tu mesti kita baiki. Nah, pecah dapur, pecah siling. Nah, upgrade. Daripada berpuluh tahun dah duduk, rumah dia makin besar. Anak makin ramai, pecah bilik dapur, sambung ke belakang pula, ada tambah ke atas pula. Nah, tapi agama daripada duduk rumah sampai sekarang sama bodoh macam dulu. Apa? Pasal buta apa? Ilmu. Dunia tambah. Oh, masa mula-mula bujang itu pakai pendakat. Nah, isi minyak RM1.50. Orang 95. Faham tak? Bila kahwin masih mendakat lagi. Tapi ada rezeki sikit hutang, beli kancil. Bayar muka RM1, potong TIC, bulan-bulan RM399. Boleh pakai kancil. Nampak? 2 tahun pakai kancil, keluar biba. Kalau sudah pakai biba, 3 tahun sudah bertugas menjadi kerani. Faham? Lepas tu naik ketua kerani, potong wajah. Faham? Upgrade tak? Upgrade. Nah, oh sekarang dah main dah wajah. Dah benda sekarang istimewa. Dah kering panjang dulu. Ada. Boleh bailing. Pada apa?
pasal banyak lama dah kerja. Mana dunia ada upgrade. Dah agama mana? Daripada mula-mula belum kahwin, mu tak diterjemah Rabbil Fili, sampai sekarang pun 20 tahun dah mu kerja dah. Nak rumah besar dah tak boleh nak terjemah Rabbil Fili, maka dia upgrade dah. Tak ada. Sama bodoh dulu kini dan selama. Dah sadar tak? Sadar lah tu. Kenapa agamamu mundur ataupun satu level? Nah, tidak bertambah. Sedangkan dunia kita bertambah, makin kemah, makin molek, makin kemah, makin molek. Dah. Ini silap kita. Kalau kita nak akhirat, cari akhirat kita. Kerana akhirat dekat dengan perkataan, dengan tindak tanduk. Nah, maka dalam kehidupan dunia dia ada benda yang mengganggu juga. Nah, masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi cerita fitnah Yahudi, fitnah Nasara. Nah, dalam kehidupan sekarang macam-macam. Nah, benda hak Rasulullah pada minat. Nah, kalau dia berselawat amal-amal ngata mata lah tu. Macam masuk racun dalam mata. Nah, Allahumma salli ala sayyidina, tidur tu atas mikrofon. Apa itu? Baca Quran tak dalam dua muka, sembang muka atas rehat. Dah tali dah dalam 80 telang wah sebek. Yang tu mata. Tak, tapi kalau hang orang terang mata. Oh, jaga mata. Hidup Islam 3 keping CD. 2 keping tu aku tengah kejong dengan jahat atau lori. Kena masuk yang 3 VCD ketiga. Nampak ending. Baru tu bit lah apa mari. Weng. Inspektor takak orang jahat. Dah 3 keping VCD. Kalau bola, oh tunggu sampai penalti. Oh, tambah masa 15 minit kan, tengok jam. 60 minit, 90 minit, habis mana penalti. Penalti. Nah, berapa sejam lebih bola punya pasal. Nah, tapi kalau akhirat boleh lama-lama. Tak boleh. Apa? Kerana hati kita mampu buat gantung-gantung. Dan tak lagi mati mampu. Nampak dia kasar sikit. Nah, batu kalau dah. Nah, hati mati, hati dah hidup. Hati kita ni macam besi, tak hidup. Ambil tauke, ambil benih, sawi benih, tauke benih, kacang betok atau besi, tak hidup. Biar hati ni macam tanah keras pun hidup juga, walaupun sedikit. Biar hati kita ni jangan keras sangat, biar lembut, biar boleh menerima pengajaran. Nah, itu ni tazkirah je. Bukan kata tuan-tuan dah pakai kawan, dah molek, tazkirah. Nah, solusi mati ya gitu. No, hebat-hebat rumah besar-besar, yang ni mati ke gede-gede mati ke lagi. Buku dengan kain putih kau. Rumah sekarang berapa juta ke? 8 juta. Yang ni kubur, mati lah kubur je. Nah, mau gaji mau apa, kau kain putih tu. Tak, dia ada pengawal kubur dia. M16 nak orang jaga kat kubur dia. Tak ada era. Muka lelaki manggil marah buka. Baru buka mata-mata tak ada jawab. Nah, waman Nabi juga. Kalau dah ikut Nabi, dah ada jawab. Atas dunia ikut Yahudi, ikut Nasara, ikut Barat, dah ikut Nabi, dah ada jawab. Muhammadun Nabi. Wama imamuka, siapa pemimpin kamu? Orang yang ikut Quran boleh jawab. Al-Quran imami. Ni tolong apa? Cerita ni cerita hadis, tolong pesan. Siapa dah ikut Nabi, dah boleh jawab Muhammadun Nabi. Jadi kita muhasabah tanya diri kita, ikut Nabi ke ikut apa dia? Dalam kehidupan kita. Tuh dah ikut Nabi. Betul, alhamdulillah boleh jawab wa Muhammadun Nabi. Tak banyak soalan kan? Tak dengar orang baca talqin. Ya Abdullah ibnu Ahmadillah, idza ja'akal malakani al-muwakkalabi wa bi amsali min ummati Muhammad sallallahu wala yuriba wala yurja innahuma fa'la min khalqihi ta'ala kama anta min khalqillahi ta'ala. Hei anak Adam, sekejap lagi datang 2 malaikat kepada kamu, maka janganlah kamu takut dan jangan kamu bimbang. Kedua-dua malaikat ini adalah makhluk Allah, sebenarnya kamu juga makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Pada tangsa alladhi faraktana alaihi fi dari dunia wa qadinta bi ila daril akhirah. Wahai manusia di dalam kubur, hei mayat,
Mu jangan lupa, mu meninggalkan kami masuk ke dalam alam barzakh. Satu kalimah yang maha hebat, yang sekarang insya-Allah kamu telah sampai dengan kalimah ini pada negeri akhirat. Ni cerita mana ni? Cerita hati. Jadi sekali seorang tu, ke dalam kubur. Hadis Bukhari, hadis Muslim ni bukan ambil dalam pedang komik setiawak, pedang setiawak bukan. Hadis Nabi. Nah, maka datang malaikat bertanya, nah, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma iftiqaluka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Innal mu'minin tuftanu fi kuburihim sab'a layalin. Orang beriman akan ditanya di dalam kubur mereka 7 malam. Nampak? 7 malam tanya dalam tu. Kita duduk atas dunia beres bini dengan anak bagi saka lah pula. Ni dapat 40,000, ni 160,000 dah. Tuan rumah dalam tu tubik tahi. Kena tanya dia malaikat muka lagi. Tak boleh jawab, katok dengan tokang. Mu tinggi ke di malam ke apa tu? Lekung 70 harta. Nah, sakit tak katok dengan tokang muka lagi. Sebut dalam hadis tokang ni letak atas bukit batu hancur bukit. Dasar tokang muka lagi, kita ambil tuku tukang Stanley. Balik kakak ambil tuku. Cuma anak kita hak khusus sekali yang mau nak tahu. Adik katok pada dia sekali. Dengan tuku ni jangan suruh hak 16 tahun, hak 6 tahun. Katok kan dia katok api kuat. Gitu. Kung masuk kubur. Faham tak? Ataupun ICU, you know CI. Tu baru anak kita hak 6 tahun katok ni tuku. Dan kalau muka laki katok dengan tuku dia, bayar lah. Nah, bila Rasul sembahyang dia dah susah lah. Kubur masing-masing. Aduh, tu dah kubur masing-masing. Mungkin kat filing. Tengok filing, tengok filing, nampak? Gegar dah bumi. Pergi kat teling nak jaga filing. Arif, bunda pada dia. Mana berhenti kejap? Apa pasal? Saya mau test kepala saya. Sebab saya tak suka solat. Orang yang tak solat ni, dia kena hempak kepala ni. Dia akhirat ada baca cerita surah Mi'raj. Nampak? Sebelum saya kena akhirat, saya mau test filing dulu. Masa kepala besi tu naik, kita ada kepala. Tu tak ada kepala. Otak rokok dengan pelajar. Mahal tak kumpul lah pokok bagi hospital banyak. Siapa berani kumpul kat filing? Ada tung tahan, ada berat tak ayah semayang. Nampak? Baru akak itu lebih tahi dia. Takut tak? Tu kata bodohnya manusia sekarang. Tuhan beri macam-macam, dia masih lagi lawang perintah Tuhan. Nah, juga pakai tudung, dia kata panas. Orang buang dalam kubur kat gini, tudung berapa lapis? 5 lapis kain kapan. Tudung dengan tanda, tudung dengan tanah, tudung dengan liang lahat, tudung dengan papan, tudung dengan batu, kambu dengan tanah. Letak tiang peluk dua ni, dasar. Takut lari malam-malam. Panas tak dia orang tanah? Tak takut. Mu takut akhirat? Takut. Aku tak takut lah neraka. Aduh, dah takut neraka. Dah takut neraka. Api neraka ni lebih panas 70 kali ganda api dunia. Kalau mu rasa tak panas, mu balik jadi, mu buka api gas dapur rumah. Buka biar merah, besi tunuh tu. Mu selok kain buang keluar dadang, mu duduk tak tu. Tak tahu lama, 7 saat bidang 1 sampai 7. Dengan tuku-tuku pergi hospital. Tercabuk kulit, tercabuk kemaluan, tercabuk punggung, tu lah. Dah betul dalam api neraka. Tu kata bila bodoh, cakap jadi bodoh. Orang januk dia cakap bodoh. Malu mak bapak. Bila kita jahat, orang tegur kita tak buat tu hak kita, jangan lawan. InsyaAllah boleh tahan kita. Nah, ambil kesempatan, suruh kita buat baik dan suruh orang buat baik. Kalau suruh orang buat baik ni, kalau kita tak buat pun, kita dapat pahala. Kita kabur ke kawan-kawan kita atau SMS atau BBM apa semua. Malam ini surah Duyung ada tazkirah.
Pukul 7.30 malam lepas maghrib, 100 orang pergi, kita dapat 100 pahala. Faham? Kerana Nabi kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk pada perkara yang baik, dia sama dapat macam dia berbuat sama. Maknanya kalau 100 orang pergi, 100 pahala dia dapat. Walaupun dia tak pergi, dia tukang suruh dia main snorkel mana tu. Dia tetap dapat kerana janji Rasulullah. Imam Ghazali buat soalan, seorang laki-laki sedang berzina, telanjang bokeh dengan perempuan. Zandu perempuan lain pula tak pakai duduk. Laki-laki yang sedang berzina duduk atas perempuan bokeh ni, wajib tak suruh perempuan yang tak duduk tu pakai duduk? Kata ulama, wajib dia suruh pakai duduk. Dia tengah zina. Zina takkan pakai uniform zina. Orang tak kena. Nah, lalu perempuan tak pakai duduk. Kalau zina ni, tengah zina wajib dia kata, pakai duduk lah. Tak baik tak pakai duduk tu. Dia telanjang bongeh dengan pelacur ni. Nak khabar wajibnya dakwah kepada orang. Faham? Dalam sedap kita banyak dosa ke, kita sikit dosa ke, ada orang kata kalau kita ada dosa tak boleh suruh orang buat baik, itu ada orang sesat. Kerana yang tak ada dosa seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain banyak dosa belaka, sahabat bertambah-tambah dosa. Batu sahabat malam-malam menangis kerana takutkan dosa di akhirat. Kita malam-malam menangis tengok cerita keling, tengok cerita bawah putih bawah merah, menangis nak apa SPM, menangis nak naik jawatan. Menangislah kerana takutkan Allah. Dua mata saja tak masuk neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata tu menangis kerana takut pada azab Allah di akhirat nanti. Yang kedua, wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga kerana menjaga sempadan-sempadan daripada dicerobohi oleh musuh-musuh. Mana mujahidin di pergunungan Chechnya, malam tak tidur, jaga daripada pencerobohan tentera Rusia laknatullah. Mata malam dia tak tidur, orang lain tidur, maka orang kata bayar dia surga. Nampak? Kita nak jadi mujahidin tak buat cetak. Kita malam-malam menangis kerana takut pada Allah. Ni nangis tengok drama bodoh, tengok filem, tengok drama tu cerita betul ke lakonan? Lakonan je tak. Yang kita menangis tu apa? Tengok dah. Apa siapa menangis? Bila menangis pahala lah orang panggil. Bodoh orang ni. Kan drama tu dia buat-buat action. Mana okey, Allah. Faham? Lepas tu bila habis kak berhenti minum air dulu. Kan lakonan je. Apa siapa menangis? Tengok dalam drama tak? Hero pakai baju kau, kereta mesti tak ada atap punya.